أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Senap penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu, kita bersua kembali dalam di alam maya ini dalam siri forum perdana Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tahun 1443 Hijrah. Dengan tajuk pilihan kita pada petang yang berbahagia ini ialah kedudukan sunnah dalam Islam. Tuan-tuan dan puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah meneruskan forum kita pada malam pada petang yang berbahagia ini bersama-sama dengan kita. Kalau tuan-tuan dan puan ingat 3 bulan yang lalu, iaitu pada 9 Zulqa'edah, pada hari wukuf di Arafah tahun ini, tuan-tuan dan puan sekalian, ahli panel yang sama kita jemput, iaitu pada masa yang sama pukul 5 petang dalam bual bicara lambaian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan bersama-sama kita pada petang yang berbahagia ini, tuan-tuan dan puan sekalian, ahli panel kita yang pertama, iaitu yang tidak perlu diperkenalkan lagi, Al-Fadil Ustaz Syuaibun bin Ismail, pegawai agama jajahan Kuala Krai. Dan ahli panel kita yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, Al-Fadil yang berbahagia, Tuan Guru Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Abdul Rahman, Musyrif Madrasah Al-Muhammadiyah Pondok Sungai Durian, yang juga bersama-sama dengan kita pada petang yang berbahagia ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, untuk menjimatkan masa kita, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam forum kita pada petang yang berbahagia ini bersiaran, sebelum daripada saya memberi laluan kepada panel-panel kita untuk mengutarakan perbincangan, tuan-tuan dan puan sekalian, saya tak nak bercakap panjang pada petang ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, di akhir-akhir ini, tuan-tuan dan puan sekalian, macam-macam orang bercakap berhubung dengan media sosial ini. Dalam media sosial begini. Jadi kita, tuan-tuan dan puan sekalian, petang ini cuba untuk membawa satu perkara untuk memberi pendedahan yang besar kepada seluruh penonton di luar sana. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya dengan ini menjemput dan persilakan ahli panel yang pertama kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Haji Syuaibun bin Ismail, pegawai agama jajahan Kuala Krai, untuk sebagai pembuka bicara pada petang yang berbahagia ini, menceritakan kepada kita senario ataupun kegembiraan, bagaimana kegembiraan dengan ketibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, dengan ini saya menjemput dan persilakan Fadil Ustaz Syuaibun bin Ismail untuk membuat ulasan, tuan-tuan dan puan sekalian. Persilakan Fadil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Surah Al-Baqarah ayat 129. Terima kasih saudara moderator yang dihormati, rakan panel saya berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, serta semua para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini kita dapat bersama
dalam ruangan bual bicara sempena dengan Hari Keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan program yang kita adakan ini melambangkan tanda kasih kita, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengajak semua para hadirin hadirat sekalian memahami segala ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kita semua mengetahui bahawa risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'zamur risalat wa ashmaluha. Dia adalah sebesar-besar risalah dan seagung-agung risalah, risalah yang paling sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana risalah yang dibawa oleh Nabi ini adalah sebaik-baik khabar lil basyariyah untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil berat dengan risalah ini. Dan di sana Allah menjadikan untuk kita semua petunjuk-petunjuk, khabar-khabar gembira di mana para nabi alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu memberikan khabar gembira kepada umatnya dengan ketibaan dan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah nabi-nabi yang terdahulu memberikan khabar gembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalah lagi dengan kita yang menikmati akan kelebihan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita orang yang merasai, sudah pastilah kita akan lebih gembira daripada orang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, cuba kita melihat bagaimana Al-Quranul Karim telah mengkhabarkan kepada kita akan bisyarah, khabar gembira dengan pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab samawiyah yang terdahulu. Bukan sekadar cerita mulut, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab Taurah, kitab-kitab Injil dan sebagainya. Boleh kita hayati sepotong ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 157. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyil ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa mereka yang mengikuti akan nabi yang ummi ia disebutkan oleh Allah dalam kitab yang terdahulu. Kitab Taurah Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum dari Al-Quran. Demikian juga kitab Injil yang Allah taala turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam membawa khabar gembira dengan kedatangan nabi kita di alam dunia ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tugas-tugas yang dibawa oleh nabi, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith ila akhirih. Jadi kegembiraan kita nikmati ini lebih-lebih lagi tuan-tuan sekalian kerana kita menikmati satu perasaan gembira dengan datangnya nabi. Segala sistem-sistem alam ini berubah. Daripada kehidupan yang tidak bersistem, daripada susunan masyarakat yang tidak menentu kepada keadaan yang lebih menentu. Masyarakat pada masa itu hidup ikut hawa nafsu. Apabila datangnya kitab Al-Quran, kita melihat bagaimana masyarakat ini hidup lebih tersusun. Perzinaan dihapuskan melalui sistem perkahwinan. Riba dihapuskan melalui sistem jual beli. Begitulah seumpamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa semua para nabi alaihi wassalatu wassalam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan para nabi menyampaikan kepada pengikut mereka dan bahkan mereka wajib beriman. Seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 81.
wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyi lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Demikian tuan-tuan semua dalam syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam melalui surah Al-Baqarah ayat 129. Dalam cerita Nabi Allah Isa alaihi salam menggembirakan pada penganutnya, umatnya. Dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Walamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Jadi kepelbagaian khabar gembira dalam kitab-kitab yang terdahulu menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti membawa sesuatu yang besar kepada kehidupan kita. Apabila datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita merasai, kalau kita menghayati tuan-tuan, kita merasai akan kesenangan hidup, ketenangan kehidupan jika kita benar-benar menghayati akan sejarah perjuangan, ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa contoh yang paling mudah ya. Di zaman jahiliyah, orang-orang perempuan ini menjadi harta pusaka. Ini contoh yang paling mudah ya. Di zaman jahiliyah, orang-orang perempuan menjadi harta pusaka. Yakni dia diwarisi oleh keluarga mantan suami dia. Katakanlah anak tina kita nikah dengan seorang laki-laki. Ditakdirkan Allah suami dia mati, maka anak perempuan kita menjadi milik kepada keluarga si laki-laki tadi. Boleh jadi dia menjadi hamba abdi, boleh dijual dan sebagainya. Ini zaman sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila marinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu syariat mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, orang perempuan daripada menjadi harta dagangan, menjadi harta tawanan kepada menjadi penerima harta pusaka. Dia boleh menerima mewarisi hakan harta pusaka ditinggalkan oleh si suami. Itu sistem yang dibawa oleh agama. Dulu ada orang al-qawiyyu ya'kulu ta'if. Ya, orang kuat makan orang lemah. Bila mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan hukum bahawa orang yang gagah macam mana pun tak boleh melakukan kezaliman berbanding dengan orang yang lemah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita menghayati akan khabar gembira, akan kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan merasakan betapa bertuahnya kita. Kalau kita rasa kita bertuah, kita mesti bergembira. Sebab itulah kita merasakan kegembiraan yang tidak terhingga dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kena baiki sikap kita. Kita kena bergembira dengan datangnya Rasulullah ini bukan hanya pada hari ini sahaja. Bukan hanya pada bulan Rabiul Awal sahaja. Kita kena bergembira pada sepanjang tahun bahawa aku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bergembira dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bergembira dengan cara kita ikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab itulah kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah asyhadu memberi arti aku sanggup menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku sanggup menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kegembiraan kita ini kita pertahankan tuan-tuan sekalian. Ya, kita pertahankan. Kalau ada orang yang nak menceroboh hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang nak menghina Rasulullah, orang yang nak mengatakan sesuatu kepada Rasulullah dan juga ajaran dibawa oleh Rasulullah, maka kita sanggup pertahankan mereka. Kalimah asyhadu syahadatan ini berarti, kalau ada orang mengatakan sesuatu kepada Allah, terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena kata bahawa aku sanggup pertahankan Allah, aku sanggup pertahankan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sanggup pergi ke mahkamah, aku sanggup pergi ke mana-mana mempertahankan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kita jadi orang yang mendakwa cintai Nabi,
Tapi cara kita cintai Nabi tidak menunjukkan kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Nabi bukan satu permainan, bukan satu gurauan, tapi kita menunjukkan keseriusan kita dalam kita mencintai dan mengasihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, para nabi dahulu bergembira menceritakan kepada umat dia ketibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga sebut dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil dan kitab-kitabnya tuan-tuan semua, sehinggalah kita yang merasai dan mengecapi. Sebab itulah saya sarankan kepada tuan-tuan sekalian supaya kita mempelajari bagaimana apakah dia kelebihan menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tajuk ni amat panjang untuk kita huraikan tentang kelebihan Nabi. Cuma hari ini kita akan tengok dari sudut apa dia ni, bagaimana kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi pada pusingan yang kedua insya-Allah. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, demikianlah tadi ucapan ataupun huraian daripada Al-Fadil Ustaz Syuaibun bin Ismail, Pegawai Agama Jajahan Kuala Krai, di atas kupasan tajuknya kita perlu bergembira dengan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, untuk kita meneruskan lagi, kita panggil tajuk kita, perbincangan kita ni tuan-tuan dan puan sekalian, saya akan terus kepada Al-Fadil Tuan Guru Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Abdul Rahman, Musyrif Madrasah Muhammadiyah Sungai Durian, dalam untuk meneruskan forum kita pada petang yang berbahagia ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ambo duk tengok dalam share ni tak berapa ramai lagi tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi ambo mohon tuan-tuan dan puan sekalian supaya kita semua pakat share lagi supaya dakwah kita ni tuan-tuan dan puan sekalian boleh ramai lagi sampai siaran bersiaran seterusnya boleh memberi kepada kita tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, tuan-tuan dan puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, rasa tak puas tuan-tuan dan puan sekalian kita dengan forum ataupun perbincangan kita ni. Jadi hamba dengan ini menjemput dan persilakan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Abdul Rahman, panel kita yang kedua, untuk memperjelaskan lagi berhubung dengan tajuk kita hari ini tuan-tuan sekalian, iaitu kedudukan sunnah dalam Islam. Maka dengan itu tuan-tuan sekalian, hamba menjemput dan persilakan Fadil Tuan Guru untuk memberi penjelasan kepada kita. Dipersilakan Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Suratmi selaku moderator, merangkap pegawai agama jajahan Bacok, Al-Fadhil Ustaz Syuaibun Ismail selaku pembicara yang pertama, juga pegawai agama jajahan Kuala Krai, jajahan kita ni. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, petang yang berbahagia, petang yang ceria ini, iaitulah petang 12 Rabiul Awal 1443, kita ambil peluang berbicara tentang kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam. Apabila kita sebut tentang sunnah, kita semua tahu sunnah, apa dia sunnah. Kadang-kadang tak tahu pun. Kita bertukar di antara sunnah, sunat, yang saya bimbang bertukar dengan bersunat pula. Itu satu kebimbangan yang ketiga. Tak? Sunnah. Kalau kita kata sunnah, apa makna sunnah? Secara ringkaslah masa kita terhad ni. Kalau kata sunnah itu yang maknanya satu perjalanan, gaya hidup. Itu dia panggil sunnah.
Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kamu akan ikut sunnah orang yang dulu daripada kamu. Sanan man kana qablakum. Sunnah orang dulu, Yahudi dengan Nasara. Jadi gaya hidup kita ni, gaya hidup ikut orang. Itu satu sunnah. Jadi sunnah ni dia pakai dua-dua. Yang baik, yang buruk. Dari sudut makna. Tetapi dari sudut istilah yang diguna pakai oleh para ulama hadis, ulama fiqh, mereka mengatakan sunnah itu iaitulah semua perkara ma'uthira. Perkara yang dinukilkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia yang kita ambil dari Nabi? Kata-kata Nabi, sabda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Ataupun perbuatan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sekian-sekian. Nabi kita salat. Kemudian Nabi kita perintah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi SAW pergi haji. Nabi kata, li ta'khudhu anni manasikakum. Ambillah amalan haji kamu itu daripada apa yang aku buat. Maka itu dia panggil sunnah, perkataan, perbuatan. Satu lagi dia panggil sunnah taqririyah. Sunnah apa yang Nabi kita SAW aku. Makna sahabat buat, di bawah pengetahuan Nabi SAW, ataupun sahabat buat depan Nabi, ataupun diketahui oleh Nabi, pada zamannya, baginda SAW tidak menegur, maka itu jadilah dia sunnah. Dia panggil sunnah taqririyah, sunnah akuan. Jadi para jemaah sekalian, maka kita kata sunnah Nabi SAW itu, dari sudut cara pindahan sunnah itu, perkataan, amalan, dan juga takrir, akuan. Kemudian sunnah Nabi SAW pula, dia pergi kepada sunnah berbentuk dari sudut pegangan. Dia panggil i'tiqad. Sunnah dari sudut i'tiqad. Apa yang diajar oleh Nabi SAW tentang tauhid, maka kita kena ambil, kita kena pegang. Sunnah juga dari sudut amali, iaitulah dari sudut perkara yang menjadi suatu kewajipan. Sebab itulah sunnah itu pula terbagi kepada beberapa bahagian. Bahagian yang paling besar sekali, iaitulah apa yang Nabi kita SAW lakukan ta'abudan, sebagai suatu ibadat. Macam saya sebut tadi, Nabi kita salat, Nabi kata ikut aku salat. Nabi kita SAW haji, Nabi kata ikut aku haji. Maka ini menjadi suatu perkara yang menjadi kewajipan Nabi SAW at-tabligh, menyampaikan kepada umat. Dan maka disitulah menjadi kewajipan kepada kita kena ikut apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada lagi sunnah, amalan Nabi SAW, tapi dia berbentuk, dia panggil berbentuk sunnah, perkara yang sunat. Iaitulah apa sahaja yang Nabi kita bagi tahu, ajar, tapi Nabi kita SAW tidak mengatakan ini satu perbuatan, siapa tak buat dosa, ataupun akan derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita fahamlah, dalam sunnah Nabi SAW itu ada yang wajib, ada yang sunat, satu lagi dia panggil bentuk al-jibillah. Jibillah ni, Nabi kita buat sebagai seorang manusia. Kita kena jelas itu. Nabi kita lakukan sebagai seorang manusia seperti Nabi kita makan. Dia makan buah kurma. Nabi makan roti. Adakah kita berani declare, berani isytiharkan bahawa roti itu makanan sunnah? Tak ada penjual roti declare makanan sunnah kan? Tapi kalau kata buah kurma, ada orang kata makanan sunnah. Sebab apa? Sebab kata Nabi kita SAW makan, kemudian Nabi kita suruh sahabat-sahabat dia makan, dan menjadi amalan Nabi kita SAW bila berbuka puasa, Nabi kita makan dengan tamar ataupun rutab. Kalau tak ada dua-dua ni, Nabi kita minum air. Dari sudut pakaian. Pakaian juga jibili. Pakaian ni, tapi kalaulah menjadi suatu pakaian yang Nabi kita suruh pakai, maka dia jadi sunnah. Jadi panjanglah para jemaah sekalian. Baik, kita kata dalam bab makan minum, kita boleh nak makan. Tetapi apabila Nabi SAW larang kita makan dengan tangan kiri, dia kata, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Guna tangan kanan makan.
Jangan makan dengan tangan kiri. Lish? Fa inna syaitana ya'kulu bisiman. Syaitan makan dengan tangan kiri. Maka kita mengatakan makan dengan tangan kanan itu sunnah. Makan dengan tangan itu menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana rasa insya-Allah para pelajar sekarang ni kita sudah boleh faham bahawa sunnah Nabi itu berbentuk perkataan dia yang kita panggil sabda. Nabi kita selalu sebut, kena buat macam ni, buat macam ni. Nabi kita sendiri lakukan. Nabi kita akui. Satu lagi dia panggil wasaf. Sifat Nabi SAW itu juga termasuk dalam sunnah dari sudut sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita fahamlah bahawa sunnah itu semua perkara yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia menjadi sunnah. Sebagaimana hadis yang masyhur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat dia panggil hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahawa satu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita membagi satu mau'izah. Mau'izah ni kuliah lah, kita kata satu tazkirah. Tapi tazkirah ni cukup berkesan. Zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Irbad kata gementar hati kita dengan tazkirah Nabi. Mengalir air mata kita dengan tazkirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami bagi tahu, ya Rasulullah, inna hazihi mau'izatu muwaddi'. Cara Nabi berpesan pada pagi ini seolah-olah pesanan terakhir kita untuk meninggal dunia ini. Untuk Nabi kita tinggal dunia. Fa'ausina. Maka wasiatlah kepada kami, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah datangnya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, alaikum, panjanglah wasiat ni, saya nak ambil satu ya, pesanan khas tentang tajuk kita ni, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nabi kata, hendaklah kamu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tuan-tuan kena ingatlah, zaman khulafa'ir rasyidin ni bermula selepas Nabi kita wafat bila tahun 11. Hari ini berapa hari bulan kita? Rabiul Awal. Tuan-tuan kena lupa, di saat kita sibuk 12 Rabiul Awal ni maulid Nabi, hari ini juga 12 Rabiul Awal, pada hari Isnin, tahun yang ke-11 Hijrah, wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bagi ana kita kena dua-dua kita kena ingat. Ingat kelahiran, kita bergembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ihya, kita hayati apakah sunnah yang diajar oleh Nabi untuk kita ikuti. Satu lagi jangan lupa tuan-tuan, hari ini juga hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan dalam hadis asal, taraktukum 'alal bayda. Aku tinggal kamu di atas landasan ajaran yang putih bersih. Murni ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebarang keraguan, tidak ada sebarang benda yang tidak dipahami. Lailuha kanahariha. Nabi kata malamnya seperti siang. Masya-Allah. Malamnya seperti siang. La yazighu anha illa halik. Tak ada siapa yang menyeleweng daripada jalan ini kecuali dia akan binasa. Tidak ada siapa dia lari daripada jalan aku ini kecuali orang itu akan binasa. Maka Nabi kita berpesanlah pada ketika itu, fa'alaikum bisunnati. Ataupun ada lagi, Nabi kata, wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa dia hidup lepas pada aku ni, kamu tengok perselisihan yang panjang, yang banyak. Tetapi fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kamu nak selamat, berpeganglah dengan sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz. Dia kata addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah kamu dengan berpegang dengan sunnah aku ni dengan gigi geraham kamu. Jadi sekarang ni untuk pusingan yang pertama ni, tuan-tuan, kita sudah faham bahawa sunnah Nabi itu semua perkara yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sudut amalannya, dari sudut perkataannya,
dari sudut perbuatannya, dari sudut segala perkara yang berhubung dengan Nabi SAW, maka semua perkara itu terbagi kepada 3 bahagian. Satu dia panggil bahagian yang wajib, rukun, fardu. Yang kedua bahagian yang sunat, mata kita lah, solat ada fardu, ada solat sunat. Yang ketiga bahagian dia panggil jibili. Jibili maknanya satu perbuatan biasa yang Nabi buat, Nabi tak sebut pun ini sunnah ke tak sunnah. Nabi tak sebut pun boleh pahala ke tidak cara kita buat ni. Maka itu dia panggil jibili. Satu lagi dia panggil ciri-ciri khususiyah. Yang ni kita tak boleh ikut. Yang ni tak boleh ikut. Yang pertama wajib ikut. Siapa tak ikut yang pertama yang wajib tadi, maka orang itu berdosa. Dia berdosa. Sebagaimana kata di para ulama, yang sunnah Nabi, siapa dia buat boleh pahala, tak buat berdosa, yang ni, yang wajib tadi. Tapi orang tak panggil sunnah itu, dia panggil sunnah. Dan ini makna sunnah. Yang kedua, sunnah yang sunat. Yang mustahab, mandub, siapa dia buat boleh pahala, siapa tak buat rugi pahala habis kita. Yang ketiga, dia panggil sunnah jibili, kita boleh pahala kalau kita niat nak ikut Nabi SAW. Contohnya Nabi pakai jubah. Saya nak pakai jubah juga ikut Nabi SAW. Nabi pakai serban, kita pakai serban juga. Nabi suka makan dubak, makan buah kurma, makan wangian, pakai wangian. Kita kata aku pakai wangian ikut Nabi SAW, maka kita berpahala limahabbatina, kerana cinta sayang kita kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jelas? Satu lagi dia panggil ciri-ciri khususiyah, yang ni tak boleh ikut sebab itu khasatan laka min dunil mu'minin. Allah kata ini khas untuk Nabi, bukan untuk kita. Seperti Nabi boleh wisal, puasa dia boleh puasa terus 3 hari 3 malam tak buka, boleh. Kita tak boleh. Kita kena buka bila mari maghrib. Siapa dia lambat berbuka itu telah menyalahi sunnah. Nabi kita SAW boleh wisal, dan Nabi kita SAW boleh kahwin lebih daripada 4 orang, itu hak Nabi. Bagi kita tak adalah 4 pun tak pernah penuh kota. Buah besar yang kata orang. Dia sepatutnya kalau kita nak kira lah, pegawai-pegawai agama jajahan lah, macam Ustaz Suratmi, Ustaz Saibul, kan dia pendaftar nikah. Patut dia orang ni lah yang tunjuk contoh-contoh dulu kalau nak kira. Tapi oleh kerana tidak menjadi satu sunnah dalam perkara itu, jadi kita minta seduk kosek dia orang lah. Duk panah betul-betul ni cari pasar. Baiklah, kita faham dah tuan-tuan. Sunnah itu ada 4. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Suratmi. Kita balik semula kepada moderator. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Abdul Rahman. Haji Abdul Rahman, ahli panel kita yang kedua sekejap tadi, sempat dia berselora dengan Al-Fadhil Ustaz Shuaibun, yang mana Ustaz Shuaibun ketawa sekejap tadi. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati dan kasih sekalian, jadi berdasarkan apa yang disebut oleh yang berbahagia Datuk Doktor sekejap tadi, jelas kepada kita as-sunnah ni apa benda sebenarnya. Dan dalam as-sunnah ni ada kategori dia, ada wajib, ada harus, ada khususiat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut sekejap tadi tuan-tuan sekalian. Jadi saya buat kesimpulannya, apabila kita semua ni, seluruh rakyat ni, tak kira di Malaysia atau di mana saja, apabila kita tak mengikut sunnah Nabi, dia akan jadi al-punah. Ni al-punah ni yang berbahagia Datuk Doktor tak sebut sekejap tadi. Ada. Saya buat kesimpulannya ialah dia jadi al-punah. Orang luar mungkin dia tak faham al-punah. Punah ni rosak tuan-tuan sekalian. Jadi rosak, jadi binasa. Apabila kita ni tidak mengikuti sunnah ataupun ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni tuan-tuan sekalian, masa kita forum hari tu, lambayan Nabi Ibrahim hari tu, maghrib dia lewat sikit tapi kita berpuasa. Hari ni tuan-tuan sekalian, maghrib kita pukul 7, tak pukul 7, 6.57 maghrib dah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tak boleh lama hari ni. Saya akan terus pada pusingan yang kedua pada Al-Fadhil Ustaz Syaibun Ismail. Tuan-tuan sekalian, kita telah dengar bahawa orang bercakap di sana sini bila buat maulud ni kena kasih, kena cinta, kena sayang, kasih, cinta, sayang kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga ada orang buat maulud sampai 2-3 malam. Kalau dulu tuan-tuan sekalian, belarok sana, belarok sini, buat bunga mangga, tak bunga mangga, macam-macam.
tanda dia panggil nak menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, pada petang ni kalau boleh Ustaz Syaibun kongsi kepada kita nak tengok tanda-tanda. Orang dulu dalam bahasa Arab dia panggil alamat-alamat ataupun tanda-tanda mahabbatur Rasul. Seseorang itu dikategorikan ataupun masuk dalam golongan orang yang cinta kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sayang pada umat dia, tak payah cerita tuan-tuan sekalian. Baik kita, tanggungjawab kita sekarang ni nak sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu tu macam mana? Tengok tanda dia. Tu silakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih moderator. Bertemu lagi kita pada pusingan yang kedua. Dalam kesempatan masa yang tidak begitu luas ni para hadirin semua, bila sama-sama kita hayati sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah kamu menjadikan aku, kata Rasulullah, orang yang kamu paling kasihi. Lebih dari kasihnya kamu kepada ahli keluarga kamu, anak-anak kamu, ibu bapa kamu dan semua umat manusia. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kasih dan cinta ini adalah amalan hati, amalan qalbiyan. Tetapi setiap amalan hati mesti akan dapat kita lihat zahirnya di luar. Sama ada zahirnya melalui perkataan ataupun zahirnya melalui perbuatan. Sehingga dapat membezakan kita di antara orang yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang mendakwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta sungguh ada cara dia. Yang mendakwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada cara dia. Apapun para hadirin sekalian, setiap kasih cinta mesti ada buktinya. Kalau kita sayang kepada isteri kita, mesti ada buktinya. Kita contohlah bila hari ulang tahun perkahwinan, maka kita akan bawa hadiah kepada dia. Rantai ke, cincin ke, apa-apa sajalah hadiah yang kita bawa untuk isteri kita. Demikian juga di antara tanda kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestilah ada tanda dia. Di antara tanda sayang kepada Nabi ialah ittiba'u amrihi. Kita kena mengikuti akan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup ni tuan-tuan, kita kena tiru cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi yang dibincangkan oleh yang berbahagia Datuk Doktor tadi. Katakanlah kita tiru Nabi, cara tidurnya, cara makannya, cara minumnya dan sebagainya. Jadi segala yang kita buat ini kita tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang sepatutnya kita kena ada dalam kehidupan kita, ya. Nanti akan ada pula orang kata nak tiru Nabi sangat agak pergi naik unta lah, jangan naik kereta. Jadi Ahmad kata kecek ni dia kena cerdik, ya, jangan bercakap dengan nafsu. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah, kita bercakap menggunakan akal. Dalam bahasa Kelantan dia panggil kita kecek guna kepala tu. Dalam hidup kita ni tu ada dua kepala bila kita kecek. Satu terpanggil kecek dengan kepala tu, yang kedua kecek dengan kepala lutut. Kalau orang kecek kata tak nak tiru Nabi naik unta, jangan naik kereta di zaman kita, ni orang panggil kecek dengan kepala lutut. Kita beragama ni tuan-tuan, jangan kita beremosi. Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam lapangan kehidupan kita, kena terbuka dengan begitu luas. Ya, ikuti Rasulullah dalam semua perkara. Makannya, minumnya, tutur katanya, perbuatannya, apa sahaja yang kita buat, kita ikut Rasulullah. Zaman Nabi ada orang kahwin. Bagaimana Nabi kita buat di majlis perkahwinan mereka? Zaman Nabi ada orang mati. Bagaimana Nabi kita menguruskan kematiannya? Zaman Nabi ada kes di mahkamah, perbalahan berlaku. Kita cuba belajar bagaimana cara Nabi menguruskan kes di mahkamahnya. Inilah tuan-tuan panggil ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kena faham bahawa Nabi kita dalam melaksanakan kehidupan dia, pertama dia menggunakan kitab Allah. Allah Ta'ala wahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu terjumpa ayat Al-Quran surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim.
Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, jangan sekali-kali kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Maksud di sini ialah kita nak buat sesuatu perkara ni tuan-tuan sekalian, kena tanya dulu Allah, tanya dulu Rasulullah. Maksudnya kata Ibnu Abbas, tanyalah Al-Quran, tanyalah akan hadis Rasulullah. Kalau Al-Quran kata okey, okey. Kalau hadis Nabi kata okey, okey. Kalau hadis Nabi kata tak boleh, Al-Quran kata tak boleh, maka kita kena kata benda tu tak boleh walaupun dibuat oleh orang yang ramai. Kita kena mengenali prinsip bahawasanya na'rifur rijal bil haqq wa la na'riful haqqa bil rijal. Kita kenal orang ni tuan-tuan, siapakah rijal? Rijal apabila dia pegang dengan kebenaran. Bukannya kita mencari kebenaran melalui orang. Zaman kita ni kita tengok orang mencari kebenaran melalui orang. Orang ni royak mesti betul. Walaupun bercanggah dengan apa yang dibawa oleh para alim ulama, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab tu zaman kita, orang yang sembahyang di atas kubur, sujud di atas kubur pun dikatakan betul. Sebab dia mengenali kebenaran melalui orang. Bila kita balik pada ajaran Nabi SAW, adakah boleh kita sembahyang di atas kubur? Nak langkah kubur pun tak boleh. Dia pergi sujud di atas kubur. Adakah boleh? Bila kita tegur dia, orang kata apa? Dia kata bahawa ini tak betul. Dia lagi betul. Sebab orang tu punya prinsip mengenali kebenaran melalui orang. Kita nak mengenali orang melalui kebenaran. Oh, dia ni betul. Dia ni ikut Rasulullah. Al-Haq, kita kenal begitu. Yang kedua tuan-tuan semua, wa muwafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam fima yuhib. Kita kena muwafaqah dengan Rasulullah. Buat benda ni tuan-tuan ikut bagaimana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita bernafsu. Kalau kita berhukumkan kepada nafsu dalam kehidupan kita, selama-lamanya kita tidak akan dapat muwafaqah dengan Rasulullah. Kita hidup kita ni tuan-tuan, ilmunya begitu luas. Kita kena belajar dengan begitu banyak, belajar dengan manhaj. Di mana-mana kita belajar, bila kita belajar banyak, kita tidak akan sesat dan kita tidak akan susah hati. Beginilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak mari ke Kelantan dari Kuala Lumpur, kita boleh lalu banyak jalan. Boleh lalu melalui jalan Gua Musang. Juga boleh lalu melalui jalan Kuantan. Daripada Bentong terus ke straight pergi ke Kuantan. Kuantan Kuala Terengganu, Kuala Terengganu ke Kota Baru. Satu lagi jalannya ke Gua Musang. Satu lagi jalan melalui Gerik. Orang yang tahu tiga jalan, dia boleh tengok mana yang jam dia tidak akan pergi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Bila kita belajar tuan-tuan sekalian, cara kita belajar, ini kita belajar, ini kita belajar. Apa yang berlaku kita akan dapat ikuti dengan baik. Tidak ada satu perasaan, ikut hawa nafsu dan sebagainya. Kita muwafaqatuhu. Saya tengok orang Melayu ni contohlah. Bila ada majlis tahnik, tahnik arti kita cukur. Kata bahasa Kelantan, cukur. Orang luar panggil cukur jambul. Dia waktu tubik dalam, wak keluar dalam bekah untuk suap pada budak ni, habis benda. Wak keluar pisang, wak keluar garam, wak keluar seglogo, wak keluar gula, wak keluar kurma, wak keluar zabib. Semua buat keluar. Saya kata, kalau kita suap semua ni kepada budak ni, nanti dia akan kembur perut. Cuba kita balik zaman Rasulullah. Bagaimana cara Nabi kita bertahnik? Cara tahnik pula, ada setengah orang. Dia ambil kurma, dia lumurkan di mulut sahaja. Adakah begitu cara tahnik? Tidakkah tahnik itu tuan-tuan menunjukkan kepada al-hanak al-a'la, yakni langit kita tu. Cara kita suap buah kema masuk dalam mulut, kita baca doa dia pula, dan kita pula kena pilih siapa orang kita nak tahnik, nak suruh tahnik anak cucu kita ni tuan-tuan. Maknanya orang kata buat benda ni kena muwafaqah. Sama juga boleh hana kita nak azan. Bagaimana cara kita nak buat anak laki-laki, anak perempuan. Sama juga dengan bab kematian, nak solat jenazah. Laki-laki kepala di mana, perempuannya kepala di mana. Jangan kita bercakap dari segi amalan orang kita, bercakap dari segi amalan Nabi. Di zaman Nabi ada orang laki-laki, ada orang perempuan. Yang laki-laki zaman Nabi kepala di mana, yang perempuan kepala di mana. Kenapa zaman kita berlaku perbezaan? Kepala kiri, kepala kanan. Duduk di tengah dan di dada ada hujahnya. Tapi kepala macam bagaimana? Zaman kita tengok sebagai contohnya. Orang perempuan di zaman kita pergi sampai ke tanah perkuburan. Duduk di birak kubur tu, orang lelaki nak kebumi mayat pun susah tuan-tuan semua. Jadi apa yang berlaku di zaman kita ni, orang kata
kita nak buat suatu amalan untuk diterima oleh Allah, kita mesti kena muwafaqah, mesti kena serupa dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau dia buat benda yang tidak betul dengan Nabi, tapi dia mendakwa sayang Nabi, hadhihi da'wa kadhibah. Ini satu dakwaan yang palsu, dakwaan yang muzayyafah, yang palsu, yang tidak benar mengikut syariat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah dalil yang paling besar kalau kita cintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tuan-tuan sekalian, kita nak mengetahui, nak beramal dengan sunnah Rasulullah, kita kena tengoklah akan hadisnya. Apa kata ulama pada hadis itu? Kalau hadisnya hadis yang sahih, hadis yang hasan, ila akhiri, hadis dhaif pun dinama dia hadis lagi. Yang tak tahan di zaman kita ni, asal keluar di mulut Tok Lebay, kita percaya. Walaupun dia tu hadis jadi reka-reka pun kita boleh kata dia tu hadis. Tak? Kadang-kadang cerita pelik-pelik dibawa oleh orang kita ni pun kita percaya. Setengah orang ni percaya pada cerita pelik orang, tapi tak percaya kepada apa dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tuan-tuan kena ingat. Saya terima kasihlah tuan-tuan rajin sangat nak viral benda-benda ni. Terima kasih teramat sangat. Tetapi nak viral benda ni, pertama, kena pastikan kesahihan dia. Kalau kita tak pandai, bertanyalah pada alim ulama. Allah suruh kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmuwan kalau kamu tak pandai. Pejabat agama ada di setiap distrik. Tengok benda ni pelik, tuan-tuan boleh hubungi pejabat agama. Pejabat mufti pun ada di Kelantan. Kita boleh minta, cuba cek hadis ni betul ke tidak betul. Kalau hadis ni betul, saya nak sebarkan. Kalau hadis ni tak betul, saya tak nak sebarkan. Kalau dia ni hadis maudhu', maka saya tak nak sebarkan sebab Nabi kita bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa dustakan kepada aku dengan sengaja? Dia kata, aku kata. Tetapi sebenarnya aku tidak kata-kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia sediakan tempat duduknya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan sekalian, ini dalil bahawa kita ni kasihkan Nabi, cintakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimbabi aula, sayang kepada Nabi, kita ikut Nabi, kita taat akan perintah Nabi, dan kita zahirkan kita sayang kepada Nabi dengan mengamalkan segala sunnah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana disebutkan oleh yang berbahagia Datuk Doktor tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, hidup kita ni kita kena cermat. Takut-takut kita ni syok sore. Kata ini Nabi buat, tapi sebenarnya Nabi tak buat. Nanti pergi ke hari akhirat kita bimbang. Bila sampai dekat dengan kolam Nabi nak minum air, kita ditahan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda bertanya, "Ya malaikat, kenapa kamu tahan? Ini umatku." Tapi Nabi berkata, malaikat berkata, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Ini kita bimbang. Takut-takut Nabi kata, wahai kata malaikat, wahai Rasulullah, kamu tak tahu apa umat kamu buat selepas kamu tiada. Zaman kita ni, orang kita ni tuan-tuan, dia mengambil yang alim ulama buat. Bagus. Tetapi tanpa dia periksa, alim ulama yang buat itu adakah secocok dengan hadis Nabi ataupun tidak. Bukan nak pertikaikan alim ulama, tak pertikaikan. Yang buat betul, kita syukuri. Tapi kita kena beringat juga ada pereka-pereka yang mereka sesuatu benda yang Nabi tak buat, tapi atas wajah dia ulama, wajah title dia seorang ustaz, maka dia buat sesuatu perkara, kita mula ikutilah apa yang mereka buat. Sebenarnya kalau benda ni kita kena cek. Tuan-tuan sekalian, kita kena belajar. Satu perkara, satu prinsip. Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah, dalam kitabnya Usulul Ishri, dia mengatakan bahawa kullu qawlin yuraddu wa yuqbal illa qaulal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahawa setiap ucapan itu boleh ditolak, boleh diterima. Tolak pun boleh, terima pun boleh, illa qaulal Mustafa, kecuali adalah pandangan para alim, pandangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang kita kadang-kadang dia putar hak Nabi itu tuan-tuan, siapa lupa hak Nabi itu hak kita. Hak Nabi buatnya mudah sangat je, tapi kita ni menyusahkan keadaan. Ini yang berlaku zaman mutaakhir. Bukan kata kita, betul lah dari segi fatrah zaman kita jauh dengan Rasulullah. Tetapi kita banyak sumber yang kita boleh balik. Nabi kata, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Itu Al-Quran dan juga hadis. Lainlah kalau tuan-tuan tak percaya kepada hadis Nabi.
Kalau tak percaya kepada hadis Nabi, tak percaya kepada Al-Quran, tak percaya kepada Nabi. Itulah gitu tuan-tuan sekalian. Cuma kita kena cek sedikit. Kena tapis sikit. Yang ustaz royak ni tuan-tuan semua, kalau ustaz tu dikenali dengan benda yang baik, kita cek tengok, Masya Allah, ustaz ni, hamba suruh pelik sikit jiwa hamba ni, nak tanya itu guru hamba hak lain lagu mana, ustaz lagu mana gak cerita hak ni. Duk gitu gak sepatah. Jangan pergi membabi buta, ustaz tu kira betul belaka tuan-tuan semua. Jangan, ustaz ni pun dia orang, ada kesalahan kesilapan kita. Macam hamba. Ada salah hamba, ada silap hamba, hamba mengaku. Mana kelemahan hamba, tuan-tuan tegur. Syuaibun, tadi salah jawab benda ni. Tak apa, mau tarik balik. Tak pelik tuan-tuan semua. Yang betul kita ambil, yang salah kita perbetulkan. Tapi kalau tuan-tuan nak pegang bulak-bulak, yang dibuat oleh para ustaz, kadang-kadang ustaz ni buat tak serupa dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah. Dia kata Nabi kita buat lagu ni. Padahal Nabi tak buat lagu ni. Bagaimana tuan-tuan sekalian? Sesa nak gaduh dengan siapa dia. Sebab itulah kita kena jangan jadi orang yang muqallid a'ma. Ikut membabi buta. Tak boleh. Ikut Nabi ni tuan-tuan kita kena belajar. Hidup dengan ilmu. Jangan hidup dengan jahil, dengan tidak belajar. Lebih-lebih lagi paling bahaya di zaman kita ialah kita fanatik kepada guru kita. Jangan fanatik kepada guru tuan-tuan. Belajarlah dengan semua orang. Tak kira di mana latar belakang pengajian mereka, kita belajar. Ilmu daripada mereka, kita boleh cek, Tuhan bagi kita akal fikiran, deria rasa, detik hati, kita boleh cek tengok, oh ni betul dengan Allah, betul dengan sunnah. Yang tak betul jangan kita buang lagi. Jadikan ia sempadan. Kita cek dia, kita tengok dia, kita bertanya pada guru yang lain. Oh betul rupa-rupa hal ni. Kita terima. Yang tak betul kita ketepikan itu. Sebab tu ulama-ulama mula dia baca, dia mengapa? Ada ulama menghafaz hadis yang maudhu'. Dia menghafaz hadis maudhu' ni puluhan ribu hadis maudhu'. Dia mengapa? Bukan untuk dia beramal dengan hadis maudhu', tapi dia menghafaz untuk ingat bahawa itu benda yang direka-reka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan semua kita kena ingat baik-baik supaya kita ni cermat. Takut-takut sesat lagi minum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disekat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala kerana kita hidup tidak ikut syariat dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kasih pada Nabi ni tuan-tuan cukup-cukup banyak ya. Boleh kita panjangkan lagi, cuma masa tak mengizinkan. Saya tinggalkan di situ dahulu. Terima kasih Tuan Moderator. Sama-sama kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syuaibun bin Ismail di atas huraian, kupasan panjang lebar jelas tuan-tuan dan puan sekalian bagaimana tanda-tanda dan juga alamat-alamat kita ni kasih, cinta, sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin paling besar kalau tuan-tuan dan puan sekalian perasan sekejap tadi, apa yang dititik beratkan oleh Al-Fadhil Ustaz Syuaibun sekejap tadi ialah kita kena tengok yang ajaran yang sebenar yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kita ta'assub kita panggil. Ikut membabi buta ataupun tanpa hujah. Dan Ustaz Syuaibun sekejap tadi sebut banyak sangat berhubung dengan hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni maknanya hadis yang direka-reka. Hadis yang direka-reka ni banyaklah tuan-tuan sekalian. Man akhaza syai'an bighairi izni tuanhi fahuwa curiyun. Siapa-siapa dia ambil barang orang tanpa dapat izin daripada tuan dia, tu orang panggil curi. Tu dia panggil hadis reka lah tu. Tuan-tuan sekalian direka-reka yang tak tahu apa-apa tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, Ustaz Syuaibun tinggal kita sekejap tadi. Tanda banyak sangat. Banyak sangat tanda-tanda kita cinta, kita kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita minta pula Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Dr. Haji Abdul Basit kita ni panel yang kedua menjelaskan sikit lagi kepada kita bagaimana. Tu pula tuan-tuan. Bagaimana, bila sebut kata bagaimana ni mungkin poin-poin penting yang akan dinyatakan oleh Al-Fadhil Tuan Dr. Datuk Doktor kepada kita. Jadi minta tuan-tuan sekalian kalau tak nak tulis dalam buku pun tulis dalam komen pun tak apa. Apa benda poin-poin penting, titik penting untuk kita ni menzahirkan, menyayangi, membuktikan kita kasih, kita cinta, kita sayang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan yang berbahagia Datuk Doktor. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang sentiasa ceria, moderator kita ni. Apabila kita sebut tentang bagaimana cinta kita,
Dan apakah faedahnya kita ni diberi nama sebagai Ahlus Sunnah? Pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu dengarlah, kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jamaatil muslimin, iaitulah jamaah yang telah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat, para tabi'in sampailah pada hari kiamat, iaitulah golongan orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tanggungjawab kita para jemaah sekalian, kita kena faham tentang sunnah ini hujah. Sebab itu orang yang ulama-ulama hadis begitu susah payah mencari hadis. Daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada sahabat-sahabat yang cuba nak mengumpulkan hadis. Sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Mustafa Al-A'zami. Tuan-tuan beli kitab ni, Dirasat fil Hadisin Nabawi wa Tarikh Tadwinihi. Anak rasa buku ni sangat-sangat penting untuk kita baca, lebih-lebih lagi di zaman kita hari ni. Sebab orang mula mempertikankan sunnah, geng-geng orientalis yang mempertikaikan sunnah, puak-puak Syiah mempertikaikan sunnah melalui jalur riwayat para sahabat yang besar. Tuan-tuan kena ingat. Syiah dia cerdik, dia nak tebang pokok, dia tak tebang ranting, tak tebang dahan, dia tebang umbi. Apa maksud? Bila dia kafirkan para sahabat, dia kutuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, sahabat Abu Hurairah yang banyak riwayat hadis Aisyah, maka di mana lagi yang tinggal sumber Islam itu kepada kita? Ini hadis sahih. Riwayat siapa? Abu Hurairah? No. Ini riwayat siapa? Umar. Siapa yang tinggal lagi? Yang tinggal berapa orang? Nak cari hadis riwayat Salman, kita kata ini satu masalah yang besar. Itu geng Syiah, dia nak tebang sunnah ini daripada umbi lagi. Dia batalkan kredibiliti para sahabat. Itu berbahaya kita. Kemudian yang kedua, kumpulan yang mulhid ataupun dia panggil zindik. Mereka ini dia tebang dengan cara lain. Dengan cara mana? Dengan cara dibawa masuknya hadis-hadis yang palsu, rekaan. Supaya kita ni rasa, pelik-pelik ni. Nah, tapi semua amalan yang pelik dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun ahli sunnah ni kita rasa peninglah juga. Nah. Ataupun mari puak-puak orientalis di zaman kita hari ni, dia panggil puak-puak orientalis, dia guna logik. Tak munasabah. Bukhari hidup pada tahun berapa Imam Bukhari? Tahun kurun yang ketiga dah contohnya. Imam Syafi'i pun duduk di kurun yang kedua, masuk yang ketiga, tahun 204. Maknanya, habis awal-awal hadis itu duduk di mana? Kenapa tidak di buku? Ini dipanggil permainan inilah yang dia nak kocok. Nak goyang kepala anak-anak orang Islam yang baru-baru ni supaya menimbulkan keraguan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ini permainan bahaya. Sebab itulah Syekh Mustafa Al-A'zami dalam bukunya Dirasat fil Hadisin Nabawi wa Tarikh Tadwini, buku ni ada dalam bahasa Inggeris. Islamic Literacy, nama tak sebut. Tapi dia punya penulisan hadis, sejarah penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tesis ni yang peliknya ditulis di barat. Dia punya penyelia tesis nama A.J. Arbery, nama orang putih. Tapi dia terima sebab atas nama akademik dia terima. Jadi kita kata jazahullahu khairah. Allah Ta'ala lah bagi balasan kepada Syekh Mustafa Al-A'zami. Baik, satu lagi kumpulan dia panggil puak-puak batiniyah yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang pelik-pelik ini. Mereka ni guna satu pendekatan yang lunak untuk nak menolak hadis. Dia kata hadis ni tuan-tuan diriwayat oleh manusia. Hadis diriwayat oleh manusia. Bukhari ambil daripada orang ni. Orang ni. Adakah orang ni boleh dipercayai? Dia manusia ni mesti bersifat bersifat ingat, tak ingat. Lupa. Memang sifat bashar, memang begitu. Lupa. Tapi kalau kita duk main macam ni, bila sebut, hadis ni sahih riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari pun orang juga. Tengok.
Orang mula rasa tidak respect lagi kepada riwayat. Walaupun riwayat Bukhari, orang rasa, boleh je dia orang ni kelentung-kelentung. Ini satu perbuatan bahaya, geng-geng batiniah. Dia kata, hadis yang kami bawa bukan daripada manusia yang mati. Kami direct terus kepada Nabi SAW. Melalui apa? Melalui jalur mimpi. Oh, jalur mimpi ya? Bahkan, ada sebahagian mereka bukan lagi mimpi. Nabi keluar dari kubur, menceritakan kepada dia, mengajar kepada dia bacaan-bacaan. Sebab itulah dia orang ni gagah. Bacaan kami ni terima terus dari Nabi SAW. Bacaan kamu dari Bukhari, daripada Abu Daud, daripada Al-Hakim, daripada Tirmizi. Tirmizi pun orang juga. Ini lagi dahsyat. Sebab itulah orang yang belajar ilmu hakikat makrifat ni, dia panggil puak-puak batiniah ni lagi dahsyat. Dia kata apa? Haddatsani qalbi an rabbi. Lagi dahsyat dia. Nabi pun dia tak nak pakai. Nabi pun orang juga. Dia direct terus kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata ini lagi berat. Maka para jemaah sekalian, sumber perundangan Islam ni, sebagaimana yang telah kita belajar dalam ilmu usul al-fiqh daripada dulu sampai sekarang, sumber perundangan Islam ni 4 perkara. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Tuan-tuan kena tulis betul-betul. Saya bimbang takut orang salah dengar. Kan? Ada juga orang salah dengar ni. Dia baru belajar sunnah ni, semangatlah dia. Oh, Quran, betul. Sunnah. Yang ketiga dia terlupa. Jima' dia kata. Orang kata apa ni tak ada dalam undang-undang Islam ni. Ustaz wayak. Bukan tu. Al-ijma'. Tuan-tuan kena ingat. Al-ijma'. Al-ijma'. Maknanya ijma' ni sepakat para ulama Islam. Sepakat para ulama Islam. Sebab apa? Mereka sepakat dalam satu-satu perkara, itu dipanggil ijma'. Kemudian yang keempat barulah dia panggil qiyas. Qiyas ni kepada dalil yang sudah ada, kepada perkara-perkara baru yang datang tidak ada dalil. Jadi kita tahulah sumber undang-undang Islam kita duduk di sumber yang kedua ni dalam sunnah yang besar. Sebab tujuan kerja as-sunnah, tuan-tuan kena ingat, wazifatus sunnah ni apa dia? Kerja sunnahnya menerangkan apa yang mujma' dalam Quran. Contoh yang paling ketara lah kita nampak. Al-Quran sebut kepada kita, aqimus salata wa atuz zakat. Dirikan salat, keluar zakat. Tuan-tuan pergi cari dalam Quran. Berapa rakaat salat? Berapa rakaat salat? Salat zuhur berapa rakaat? Ada rakaat? Tak ada rakaat. Waktu pun disebut secara umum. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Tapi waktu tepat, semua ni peranan as-sunnah menjelaskan apa yang disebut secara umum oleh Allah dalam Quran. Maknanya kalau kita rasa geng anti hadis, mari zaman kita ni geng liberal, geng anti hadis ni lagi dahsyat. Dia kata apa? Dia kata hadis ni daripada manusia, kenapa kita nak percaya dengan dia? Kita pakai Quran saja. Kita kata ini di antara kepeningan yang berlaku di dalam sebahagian masyarakat. Dakwa nak pakai Quran saja, tak nak pakai hadis. Habis, mu nak solat macam mana? Allah SWT sebut tentang hujjiyatus sunnah. Di dalam Al-Quran sendiri, Tuhan kata, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW, ambil. Apa yang Nabi kita larang, tinggalkan. Dalam suratul Hasyri ayat 7. Tiba-tiba pakai Quran. Tapi bila Quran suruh dia ikut sunnah Nabi, tak mau ikut. Kita kata ini kepeningan apa manusia seperti ini. Maka itu dia panggil peranan besar. Sunnah ni iaitulah menjelaskan apa yang mujma' dalam Quran, ataupun dia panggil mentakhsiskan apa yang umum di dalam Al-Quran Al-Karim itu. Jadi besar para jemaah sekalian. Maka penting sekali kita kena belajar sunnah itu sebagai sumber hukum yang mesti dipelajari dan dipertahankan, tak boleh dipermain-main. Kalau tidak, senang ya. Nah, kita rasa nak suruh orang minat kita punya jawapan ni, kita buat apa? Kita pun berkata, saya punya bacaan ini, sekali baca, ni orang duduk sebar ni. Siapa dia baca selawat ni, dia punya pahala sekian-sekian.
Yang tak ada jodoh, dapat jodoh selalu. Kita bunyi bab jodoh ni semangatlah dah. Ada anak perempuan 2-3 orang kat rumah belum ada suami, baca. Berapa belah ribu dia punya baca, dapat. Siapa nak projek, baca ini. Maknanya, dan satu lagi yang paling sedapnya, dia kata apa? Tuan-tuan jangan main-main. Apa yang saya ajar kepada tuan-tuan selain daripada fadilat 32 fadilat tadi, yang paling tinggi lagi, kita telah terima ini daripada Nabi SAW. Direct. Tak main Bukhari, Tirmizi, tak ada. Kita terus kepada Nabi SAW. Kita kata ini satu perkara yang berbahaya di dalam syariat Islam. Maka kerana itulah tuan-tuan, kembalilah kita kepada keyakinan disiplin ilmu hadis. Bagaimana hadis ini, Imam Bukhari hafal ratus ribu hadis. Dia kumpul semua, kemudian dia kumpulkan dalam sahih dia ada 6,000 lebih saja. Itu dia panggil hadis yang telah dikumpul. Maka kita hak ni pun kita tak habis nak baca lagi, tiba-tiba kita duk cari yang pelik-pelik, maka kita mengatakan para jemaah sekalian, itulah kita kebimbangan kita hari ini apabila hadis mula dipertikaikan. Orang kata hadis pun orang juga. Satu lagi hadis orang mula bermainkan tak logik, hadis dalam Bukhari itu tak logik. Bukhari tersilap. Kita kata jangan bincang benda ni di khalayak ramai. Kalau tuan-tuan betul-betul ada kajian, ada ilmu tentang perkara ini, kita duduk dalam kelompok muzakarah di antara ahlul ilmi. Bukan di publik, bukan di Facebook gini, bukan di Zoom, bukan di alat-alat media yang umum ini didengar oleh orang yang menyebabkan orang jadi hilang kepercayaan kepada sumber yang kedua, sumber perundangan yang kedua dalam Islam, iaitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai ahlus sunnah, kita yakin dan percaya apa yang dikeluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak dibukukan di peringkat awal. Ni puak-puak orientalis kata apa? Dalilnya hadis ini palsu, tidak dibukukan di peringkat awal. Tengah duk sibuk macam ni, Allah hantar mari beberapa anak muda. Di antaranya tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, cari Jihad Al-Maliki. Dan ada lagi orang lain yang dia panggil, dia hafal semua ketubus sedah. Kitab 6, kitab hadis ini dia hafal. Quran tu lama dah hafal. Di zaman kita ini telah dibuat tes. Dia panggil dalam publik, ulama hadis tanya, hadasana pula, dia sambung. Cerita macam ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak zahirkan, nak serlahkan kepada kita bahawa bukan suatu benda yang pelik, bukan suatu perkara yang mustahil, bukan satu benda yang mitos, apa yang kita dengar daripada sejarah Imamul Bukhari hafal hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal hadis. Imam Syafi'i hafal hadis, tidak pelik. Sebab di zaman kita ni Allah hantar mari beberapa orang anak muda yang mempunyai kebolehan yang sangat jitu. Kita kata, oh, ini jelmaan Imam Bukhari zaman kita. Ini jelmaan Imam Syafi'i zaman kita. Ini jelmaan Imam Yahya, Imam hadis yang besar Az-Zuhri di zaman kita. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, kita kadang-kadang terumbang-ambing apabila digoyah oleh orang. Baru ni orang pertikaikan. Dia kata, kalaulah tembok Zulkarnain itu wujud, mana dia? Dengan satelit, dengan radar, dengan tak ada, tak nampak. Tengah duduk sibuk-sibuk, tiba-tiba MH370 hilang, tak dapat cari. Mana MH370? Kita doakanlah kepada al-amwat minal muslimin wal muslimat yang ada dalam tu. Hari ini kita nak pertikaikan tentang hafalan ulama, tiba-tiba datang bagi Allah tunjuk bagi anak-anak muda yang hafal hadis. Kita kata Masya Allah, ini jelmaan nak tasbit keyakinan kita terhadap apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dijaga oleh ulama sebagaimana kata di para ulama, jadi para malaikat itu hurrah fis sama, dan ulama-ulama hadis ini hurrasus syariah di muka bumi. Kita kata alhamdulillah. Jadi para pelajar sekalian, masa kita sangat terhad. Terima kasihlah kepada pihak penganjur, pihak Jabatan Agama Ustaz Suratmi, dan juga Al-Fadhil Ustaz Syaibun. Sempena dengan kita duduk Hari Cinta Nabi, kita juga menyatakan bagaimana cinta kita Nabi, iaitulah kita mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengihyakan sunnah, mengamalkan sunnah sebagaimana selalu diwawarkan oleh Abu Anas,
beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, sidang penonton, sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian, demikianlah tadi penjelasan panjang lebar daripada Dr. Abu Anas Al-Madani, Tuan Guru Datuk Dr. Haji Abdul Basit, berhubung dengan Ba'as Sunnah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tuan-tuan dengar daripada pusingan kedua, soalan yang kedua kepada yang berbahagia Datuk Doktor sekejap tadi, Datuk Doktor ambil daripada awal lagi. Golongan-golongan orang yang menghuru-harakan, mempunuhkan as-sunnah ini. Jadi saya tulis, saya tengok ada orang tulis dalam komen tu ialah kumpulan batiniah, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok dalam komen tu, tuan-tuan sekalian, kumpulan batiniah ni macam mana cara dia tu, dia menolak sunnah dengan alasan baik sunnah ni dipindahkan melalui manusia. Manusia boleh jadi lupa dan sebagainya. Jadi macam-macam lah tuan-tuan dan puan sekalian. Sedangkan dalam Al-Quran menyebut bahawa wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Imam Hasan Al-Basri, Imam Qatadah menyebut, dia kata al-hikmah tu maksud dia adalah hiyas sunnah. Begitu juga dikonfirm ataupun ditetapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i kita sendiri bahawa al-hikmah tu maksud as-sunnah. Mana hendaklah kamu, Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kamu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sunnah tu sendiri merupakan satu wahyu sebenarnya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dihormati oleh kasih sekalian, jam di depan saya ni menunjukkan bahawa pukul 6.29 ni setengah lah tuan-tuan sekalian. Tak sampai setengah jam lagi kita akan masuk maghrib. Jadi tuan-tuan sekalian, saya sebenarnya nak suruh buat kesimpulan, tetapi oleh kerana kesuntukan masa sangat tuan-tuan sekalian, takut tuan-tuan dan puan-puan sekalian tak sempat nak pergi ambil wuduk, nak gosok baju, nak pergi masjid dan sebagainya. Jadi saya buat beberapa kesimpulan di sini hasil perbincangan kita pada petang yang berbahagia ini. Pertama tuan-tuan sekalian, kita dengar soalan pertama Ustaz Saibul cerita bahawa sahabat-sahabat Nabi SAW begitu gembira dengan ketibaan baginda Rasulullah SAW. Baik, Rasulullah berhijrah daripada kota Makkah ke Madinatul Munawwarah, disambut sahabat-sahabat gembira. Begitu juga kelahiran Nabi SAW sangat gembira, tuan-tuan sekalian. Sehingga orang yang paling bergembira, bapa saudara Nabi sendiri yang dikenali dengan sebagai Abu Jahal. Tapi apa yang terjadi akhirnya, Abu Jahal ni sangat memusuhi baginda Rasulullah SAW. Abu Lahab pak saudara dia. Pak saudara dia, Abu Lahab, tuan-tuan sekalian. Itu dia. Baik, walaupun dia sangat suka dengan kelahiran Nabi, akhirnya, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian, amat memusuhi Nabi. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kita tengok sunnah itu sendiri. Apa dia sunnah? Dan kesimpulannya ialah, tuan-tuan sekalian, tak ikut sunnah ni jadi al-punah, jadi rosak. Tuan-tuan sekalian. Baik, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW ialah kita kena turut Nabi, tuan-tuan sekalian. Tuhan besar sekali, kena turut Nabi dalam semua lapangan. Begitu. Bukan kita ta'assub kepada orang-orang tertentu. Kena ambil sumber semua yang benar. Dan akhir sekali tuan-tuan sekalian, cara bagaimana kita nak menyayangi baginda Rasulullah SAW yang disebut sekejap tadi tuan-tuan sekalian ialah kita mesti kena mengasihi para alim ulama, dan yang paling besar sekali tuan-tuan sekalian yang ditegaskan kepada kita, proses pembelajaran perlu diteruskan. Daripada semasa ke semasa, tidak memadai dengan kita panggil alam maya begini, perlu pada bersemuka sebagaimana Dr. Abu Anas mencerita kepada kita sekejap tadi tuan-tuan sekalian. Jadi itulah kesimpulan daripada forum kita pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, saya mengucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat kepada kedua-dua ahli panel kita, Al-Fadhil Ustaz Haji Su'aibun bin Ismail, Tuan Haji Su'aibun bin Ismail, pegawai agama Jajahan Kuala Krai, dan juga yang paling hebatnya, yang paling besar tuan-tuan sekalian, kesanggupan, kesudian yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Abdul Rahman, tuan-tuan sekalian, yang sanggup bersama-sama dengan kita dalam talian pada petang yang berbahagia ini. Bukan senang tuan-tuan sekalian dapat bersama-sama. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak pada kedua ahli panel kita. Mudah-mudahan forum kita ini boleh diteruskan pada masa akan datang dan boleh memberi satu impak yang besar, satu manfaat yang banyak pada kita semua di seluruh Malaysia ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita menangguhkan forum Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tahun 1443 Hijrah pada petang yang berbahagia ini, dengan sama-sama kita membaca kafaratul majlis dan juga surah Wal Asr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.